warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan bab 3 iaitu rumus algebra. Okey, pada hari ini kita akan menguasai standard pembelajaran 3.1.1 iaitu membentuk rumus dan juga 3.1.2 menukar perkara rumus. Okey, kita lihat satu-satu. Apakah dimaksudkan dengan rumus algebra? Okey, apabila satu sebutan algebra bergabung dengan satu sebutan algebra ataupun lebih dikenali sebagai ungkapan algebra. Okey, jadi apabila sebutan algebra digabungkan dengan sebutan algebra yang lain, dia boleh digabungkan menggunakan operasi tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Okey, kita tengok contoh-contoh ungkapan algebra. Okey, ni kita flashback dululah. Okey, 2AB tambah 5AB, 6G tolak 2H, 6A tambah 7B tambah 4C adalah ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra bila dia ditulis dalam bentuk persamaan, dia akan jadi rumus algebra. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, 2AB tambah 5AB sama dengan Y. Okey, yang atas tu dia tak ada sama dengan Y. Jadi, bila dia ada sama dengan Y, dia akan jadi rumus algebra ataupun dia boleh dikenali dengan persamaan algebra. Okey, contoh yang lain, 6G tolak 2H sama dengan X. Satu lagi, S sama dengan 3A tambah 7B tambah 4C. Okey, sebagai contoh dekat sini, kita ada Y sama dengan 2A tambah B. Okey, apakah itu Y? Y adalah perkara rumus. Perkara rumus ni adalah benda yang baru awak akan dapat hari ni lah. Okey, kenapa kita katakan Y ni adalah perkara rumus? Sebab perkara rumus dimaksudkan dengan sebutan linear dengan perkali satu. Dengan kata ringkas, perkara rumus ni dia kena duduk rumah dia sorang-sorang je. Dia tak boleh duduk dengan orang lain. Jadi dia kena duduk sorang-sorang. Itu adalah perkara rumus. Manakala A dengan B adalah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni bila dia dalam sesuatu rumus, dia boleh diwakili antara huruf A sehingga huruf Z. Okey, manakala dua ni adalah pemalar. Pemalar ni awak akan jumpa lagi lah dengan contohnya kalau dekat sini ada nilai pi ke 3 ke. Pemalar ni maknanya dia konsisten. Dia tak berubah. Okey, kita tengok contoh lain. B sama dengan 2S tolak Y. Okey, yang mana satu kita katakan perkara rumus. B adalah perkara rumus. Manakala S dengan Y adalah pemboleh ubah. Dan 2 adalah pemalar. Okey, contoh lain. T sama dengan 5M per dengan 2. Okey, ini juga adalah rumus algebra. Okey, sebabnya T adalah perkara rumus sebab dia duduk sorang-sorang je dekat sini. T ni dia duduk sorang-sorang je. Jadi, M ni kita boleh katakan dia sebagai pemboleh ubah. Okey, jadi kita tengok contoh untuk subtopik membentuk rumus berdasarkan situasi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, jumlah wang dalam tabung mempunyai X keping duit shilling 50 sen dan Y keping duit shilling 20 sen ialah RMR. Tulis rumus algebra. Okey, sekarang ni yang kita nampak dekat sini adalah jumlah. Okey, jadi kalau kita jumpa je kata kunci jumlah, ini bermaksud adalah hasil tambah. Okey, jadi mempunyai X keping duit shilling. X keping duit shilling 50 sen. 50 sen. Okey, dan juga Y keping duit shilling 20 sen. Okey, jumlah untuk duit shilling 50 sen dan juga duit shilling 20 sen adalah RMR. Jadi dekat sini kita akan tulis R sama dengan 50 sen.
50 sen, jadi disebabkan oleh 50 sen, jadi kita kena tulis 0.5x tambah dengan 0.2 Y. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Umur Suhaila adalah 4 tahun kurang daripada Maziah. Umur Suhaila adalah 4 tahun kurang daripada Maziah. Umur Liana ialah kuasa 2 umur Suhaila. Umur Liana kuasa 2 umur Suhaila. Umur Maziah ialah X tahun. Dan jumlah umur mereka bertiga ialah Y tahun. Okey, jumlah umur mereka bertiga ialah Y tahun. Jadi, tulis rumus algebra. Okey, jumlah kata kunci yang kita jumpa adalah jumlah. Jadi, kita tahu hasil tambah. Okey, kita tulis dulu yang kita tahu. Okey. Yang dia bagi tahu dekat sini, umur Maziah ialah X tahun. Jadi, Maziah sama dengan X. Okey, untuk umur Suhaila, 4 tahun kurang daripada Maziah. 4 tahun kurang. Kalau kurang, maknanya kita dapat operasi tolak. Okey, jadi 4 tahun kurang daripada Maziah. X tolak 4. Okey, kalau Liana sama dengan kuasa 2 umur Suhaila. Kuasa 2 umur Suhaila. Jadi umur Suhaila ialah X tolak 4. Jadi kita kuasa 2 kan X tolak 4. X tolak 4 kuasa 2. Hasil tambah untuk umur mereka bertiga ialah Y. Jadi kita tulis dalam bentuk rumus algebra. Okey, jadi kita tulis dalam bentuk persamaan. Jadi Y sama dengan X tambah kurungan X tolak 4 tambah kurungan X tolak 4 kuasa 2. Jadi kita permudahkan. X tambah X tolak 4. Okay, yang ni kita kena kembangkan dululah. Jadi kita kembangkan dia. Yang ni awak dah belajar. X darab X. Kembangkan X darab yang ni darab yang ni, yang ni darab ni darab ni. Okey, jadi kita akan dapat X kuasa 2 tolak 4X tolak 4X tambah 16. Okey, jadi 2X tolak 4 tambah X kuasa 2 tambah tolak 8X tambah 16. Jadi jawapan yang kita akan dapat X kuasa 2 tambah 2X tolak 8X tolak 4 tambah 16. 6X tambah 16 tolak 4 jadi 12. Okey, ini adalah jawapan yang kita akan dapat. Y sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 12. Seterusnya kita sambung subtopik yang baru iaitu menukar perkara rumus. Okey. Pemboleh ubah boleh diungkapkan menjadi perkara rumus suatu rumus algebra. Begitu juga dengan perkara rumus boleh menjadi pemboleh ubah rumus algebra tersebut. Jadi kita tengok contoh untuk kamu lebih fahamlah. Okey, kita teruskan dengan contoh subtopik 3.1.2 iaitu menukar perkara rumus. Okey, macam mana kita nak tukarkan perkara rumus? Okey, apa yang dimaksudkan dengan perkara rumus? Tadi baru cikgu terangkan. Jadi perkara rumus ni dia dalam sebutan linear. Dalam sebutan linear perkali 1 ataupun dalam bahasa kita lah, perkara rumus ni dia kena duduk sorang-sorang je. Dia tak boleh duduk dengan orang lain. Dia tak boleh kawan dengan orang lain. Dia kena duduk rumah dia sorang-sorang je. Okay.
kita tengok contoh yang kedua dalam buku teks. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Ungkapkan M. Jadi, perkara rumus ni dia boleh duduk sama ada kanan ataupun kiri. Tapi yang penting memang dia kena duduk sorang-sorang lah. Okey. Untuk M, jadi Q tolak P sama dengan M. Kalau kita nak bagi M duduk sebelah kiri pun boleh. Jadi M sama dengan Q tolak P. Kita tukar je tempat. Okey. Ni operasi tambah. Jadi bila kita alihkan ke sini, dia akan jadi operasi tolak. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh B. A sama dengan 5/2M. 5/2M. M kita duduk kat bawah. M ni daripada operasi darab. Jadi kalau kita alihkan M ke atas, kita kena alihkan semua sekali lah. Jadi 2M darab dengan A sama dengan 5. Okey, 2M sama dengan 5 dengan A. Jadi M sama dengan 5/2A. Kita tengok contoh yang ketiga. Ungkapkan P sebagai perkara rumus. P dekat sini. Jadi, kita kena alihkan punca kuasa 2 dulu. Okey, kalau punca kuasa 2, kita alihkan pergi kepada sini, dia akan jadi kuasa 2. Jadi, W kuasa 2 sama dengan P/3. Jadi, W kuasa 2 sama dengan P/3. Dia nak P ni kena duduk sorang-sorang. Jadi 3 ni daripada bahagi kita pergi hantar ke kiri, dia akan jadi operasi darab. Jadi 3W kuasa 2 sama dengan P. Okey, contoh yang kedua. T sama dengan 1/P kuasa 2. Okey, ni operasi bahagi. Bila kita hantar ke kiri, dia akan jadi operasi darab. Jadi, T darab dengan P kuasa 2 sama dengan 1. Jadi, P kuasa 2 sama dengan 1/T. Jadi, P dia akan sama dengan 1/T. Okey, ini adalah beberapa contoh. Okey, setakat ini sahajalah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita akan sambung pada minggu hadapan dengan topik yang berikutnya. Okey, sebelum tu, cikgu akan bagi kerja rumah lah. Okey, jadi kerja rumah awak muka surat 49 dan 50. Nombor 1 A, C, E dan F dan juga nombor 4 A dan nombor 4 B. Dan jangan lupa hantar kepada cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.